Lepas saya kembali ke hospital, saya akan buat yang terbaik. Memang saya nak sangat ulang semula. Kalau buat, saya tak akan dihukum, kan? Saya tak layak untuk selamatkan pesakit saya. Dipuji dan rasa seronok. Saya tak patut pakai kod putih lagi. Apa dengan saya? Saya tak boleh menderita ke? Awak semua tak suka tengok saya macam ni. Lebih baik saya pergi dari terseksa kat sini. Kamu jangan mengada sangat. Macam yang saya cakap, saya tak bodoh untuk bunuh diri saya. Dengar sini. Awak boleh buat aduan tentang saya, bukannya doktor. Awak betul. Itu kali pertama saya rawat pesakit tu. Tapi cara saya betul, kan? Saya cucuk dengan betul dan selamatkan dia. Apa dia? Awak ingat saya pelajar praktikal ke? Itu maksud awak, kan? Atas diagnosis siapa? Pengimbas di bilik ni cuma ada mesin X-ray je. Siapa yang diagnosis dia? Mata awak boleh mengimbas ke? Profesor kata tak salah kalau saya bersimpati pada pesakit. Profesor suruh saya dengar dan faham emosi mereka. Saya sukakan awak. Saya sukakan awak, Profesor. Jangkitan ruang leher dalam. Tulang ikan lukakan tekaknya dan bakteria dari sausage basi masuk ke dalam luka tu menyebabkan jangkitan. Baik awak cepat atau pernafasannya terhenti. Kalau awak tak buat, dia akan mati nanti. Kalau doktor nak upah orang, cari doktor yang betul. Bukannya yang tak tahu apa-apa. Dia tak boleh mendiagnosis atau merawat pesakit. Dia dungu, lembab dan tak banyak pengalaman. Takkan doktor residen tahun kedua tak tahu nak buat dalam situasi tu? Sekejap. Kalau awak nak dipuji, pergi masuk kelas mula. Sebab ini bukannya makmal dan orang kat sini bukan bahan kajian. Apa kata kita diagnosis kes bersama-sama aja. Lebih baik jangan cuba memahami saya sebab awak takkan faham. Sama ada sekarang atau sampai bila-bila. Janji dengan saya, Dr. Kang, awak akan selamatkan dia. Bagi pesakit, sakit ialah tiada harapan. Dan doktor ialah harapan. Awak akan kecewakan dia ke? Korea dikategorikan sebagai negara yang mansuhkan hukuman mati. Tiada pelaksanaan hukuman mati selama lebih 20 tahun. Jadi kalau saya minta hukuman mati, kuasa pendakwaan jadi sia-sia. Hukuman mati ini sama juga seperti membunuh. Setiap perbuatan yang ambil nyawa seseorang sama seperti membunuh. Tiada pengecualian. Saya tak mahu hukum pesalah bunuh dengan membunuh. Saya akan pastikan dia terima balasannya. Sebab itulah saya tak sabar nak tunggu dia kembali. Saya tak jumpa dengan dia dah hampir 3 tahun lamanya. Macam-macam berlaku masa tu. Mungkin cukup untuk buat seseorang berubah, tapi bagi sesetengah orang ianya perkara mustahil. Esok lusa, Cahyuhan akan berhenti juga. Kita cuma kena tunggu sampailah dia jumpa seseorang yang dah lama tunggu untuk mati dalam kesakitan. Sung Yu, dia bukan lagi 6 tahun. Dia dah 10 tahun. Dia tak layak pakai kod putih tu. Atau rawat pesakit dia lagi. Halang dia dari kembali. Encik Cahyuhan ada di dalam? Jadi, Cahyuhan ialah profesor awak, ya? Doktor residen hospital ni tahu apa-apa tak tentang kes eutanasia Cahyuhan? Mungkin bukan semuanya. Apa maksud awak cakap macam tu? Awak akan buat apa yang dia cakapkan tadi ke? Awak tahu betapa bahayanya kalau awak simpati dengan semua pesakit awak, kan? Fokus dengan simptom dia dan bukan perasaan dia. Itu je cara untuk awak merawat dia. Saya pasti profesor boleh bagi tahu bila saatnya sebab profesor berkemahiran. Tapi kami tak macam tu. Jadi jangan cuba nak pengaruhi doktor muda ni. Saya tak nak dia buat kesilapan lagi disebabkan dia dah salah menilai. Kalaupun ayah dah tak sama macam dulu pun tak apa. Saya nak ayah hidup. Walaupun terlantar macam ni, saya cuma nak dia ada dekat sini aja. Tangannya masih hangat lagi. Ia tak ada makna ke untuk awak? Saya boleh rasa dan sentuh dia. Saya Lee Yu Jun, doktor tahun kedua. Selamat berkenalan. Bukan kebetulan. Saya mohon untuk kerja di sini untuk kalahkan orang.
Di hospital lain, saya dapat kelebihan besar tahu. Tapi awak selalunya betul. Awak tahu macam mana perasaan saya. Sekarang awak profesor, saya doktor biasa. Ia mungkin kedengaran berani bagi seorang doktor mencabar seorang profesor. Tapi saya pasti akan betulkan diagnosis awak yang silap satu hari nanti. Saya ada jumpa seseorang. Kami berdua bergaduh pada mulanya. Kemudian mula saling menyukai. Awak rasa apa saya patut buat? Baiklah, Puan kena pilih ya. Ada 10 tahap kesakitan kat sini. 0 maksudnya Puan tak sakit. 10 maksudnya Puan tengah sakit sangat. Yang mana satu? Sangat mengecewakan. Ini penggal terakhir. Kenapa saya perlu lalui dugaan ni? Sejujurnya saya benci dia. Ada baca kes dari 3 tahun lalu. Berita penting. Cepat. Profesor Cha jadi doktor yang terkenal. Wow. Alamak. Saya peminat setia dia. Dia ni wanita idaman saya lah. Betul. Dia menghidap kanser yang jarang dijumpai dan berhenti bekerja. Saya memang peminat setia dia tu. Saya pernah gembira disebabkan dia. Tapi sekarang dia sakit pula. Hayat dia pula tu tak panjang. Saya sebagai doktor, tapi saya tak dapat bantu dia langsung. Saya tak patut buat apa-apa. Semua yang saya lakukan tak membantu langsung. Apa gunanya kalau saya tak percaya tolong dia pun? Wah, awak sibuk pada hari pertama awak, ya. Tapi tak bagus kalau awak timbulkan kontroversi. Awak kembali selepas 3 tahun. Saya yang selalu sokong awak masa awak lalui masa sukar. Kan kita jadi kawan rapat masa harungi saat-saat sukar. Walaupun saya bantu awak, saya tak pasti berapa lama. Semuanya bergantung pada awak. Awak faham bukan? Dia tu memang dah tak ada harapan. Saya sedar tentang kebolehan dan keyakinan dia. Tapi tengok bila dia sendirian, nampak menakutkan. Kalau ada berlaku masalah, hidup dia mungkin akan musnah. Sebab saya dah banyak kali terdengar dia cakap macam tu sebelum ni. Dia cakap saya melebih-lebih. Padahal dialah yang macam tu. Dia susah nak bersikap terbuka atau terima sesiapa dalam hidup dia. Kita susah nak faham apa perkara yang dia tengah fikirkan. Epinephrine. 5 beg darah masukkan. Tetapkan tahap pertama. Pastikan teratur. Supaya kita tak keliru nanti. Kenapa kamu semua rasa susah sangat nak panggil saya datang ke sini? Walau apa pun keadaan pesakit, ha? Kamu tak belajar apa-apa dari saya ke? Lelaki ni ialah doktor. Malah doktor yang cekap. Kamu semua dah lupa ke? Sebelum insiden 3 tahun lalu, lelaki ni doktor terkenal di Jabatan Nyeri disebabkan kemahiran hebatnya. Saya cuma takut untuk mengaku. Kalau saya tak boleh lakukan apa-apa lagi dah untuk awak. Dan lepaskan awak tanpa buat apa-apa. Tak sangkanya, macam mana lelaki sekacak ni ada di hospital kita? Dia juga ada nama gelaran, Doktor 10 saat. Setiap kali dia lihat pesakit, dia mengimbas dalam masa 10 saat. Dia boleh kenal pasti simptom pesakit serta penyebabnya macam psikik dalam 10 saat. Kamu nampak marah sangat tadi. Makcik tahu tu bukan kamu. Apa yang buat kamu marah bukannya sebab Shiyong, kan? Bila awak nak bagi tahu anak-anak awak, saya tak risau tentang Shiyong. Tapi Miri tu, saya akan bincang dengan dia. Mungkin dia akan rasa cerita saya lagi masuk akal. Profesor Cha, awak tak rasa awak dah keterlaluan ke? Ini mengingatkan saya kejadian yang berlaku 3 tahun lalu. Kita sebagai doktor anggap penyakit yang tak boleh dirawat atau kematian pesakit itu kegagalan. Terutamanya doktor yang terkenal macam awak. Mempunyai keyakinan yang mereka boleh diagnosis dan rawat apa-apa penyakit. Awak buat atas penilaian awak sendiri disebabkan awak tak nak gagal ke? Awak kata ia adalah untuk pesakit awak. Tapi awak buat keputusan tanpa berbincang dengan mereka. Tentang hidup pesakit awak kalau awak buat keputusan ikut penilaian sendiri. Apa yang berlaku 3 tahun lalu tu mungkin boleh berulang lagi. Profesor Cha,
Diagnosis penyakit pesakit dengan hanya bertanya tentang keadaannya tanpa guna sebarang alatan. Adakan sidang media dan hubungi dia. Ia kisah yang menyentuh hati dan jarang didengari. Jadi kita perlu ambil kesempatan.